Bukan lebah sebarang lebah, lebah tualang di pinggir selekoh. Bukan madah sebarang madah, madah berperi meraihkan tokoh. Hebat termasyhur madu tualang, sinar keemasan menjadi idaman. Anugerah bernama bukannya calang, melakar sejarah menjadi pedoman. Lahirnya tidak berpayungkan langit pertiwi, sebaliknya nun jauh di bumi Hong Kong dek kerana tuntutan tugas ayahanda. Namun telah terlakar dalam takdir ilahi, putri kepada ayahandanya Muhammad bin Kasban dan ibundanya Salimah binti Abdullah kekal berpijak di bumi tercinta ini untuk mencurah jasa dan bakti menempa nama terpuji suatu hari nanti. Menjejakkan langkah pertama dengan masuki Sekolah Rendah Asunta Petaling Jaya, selanjutnya melangkah ke Sekolah Menengah Asunta di Jalan Gasing, lantas diteruskan ke Sekolah Menengah Perempuan Bukit Bintang. Pendakian beliau ke Menara Gading bermula di peringkat ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Sains Politik dari Universiti Sains Malaysia. Tokoh ini mengorak langkah kerjaya dalam perkhidmatan awam di Kementerian Luar Negeri pada tanggal 5 Januari 1981 sebagai penolong pengarah di bahagian konsular dan di bahagian ekonomi. Meskipun kemudian ditawarkan untuk berkhidmat di Washington, London dan Seoul, ternyata khidmatnya lebih diperlukan di tanah ibu pertiwi di samping keluarga tersayang. Bagi beliau, yang penting adalah untuk menghimpun pengetahuan di arena perkhidmatan agar menjadi lebih kompeten dalam meneruskan langkahan mendaki tangga perkhidmatan. Berbekalkan pengalaman dan pengetahuan, beliau diberi kepercayaan untuk berkhidmat di Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Mengkhidmati kementerian ini sebenarnya menghadirkan cabaran bukan kepalang, khususnya dalam usaha meningkatkan ekonomi masyarakat di luar bandar serta melonjakkan kecemerlangan produk kraft negara. Setelah merasai jerih-perih kehidupan masyarakat dengan menggalas tugas meningkatkan tahap kehidupan mereka, pada tahun 1986 beliau diberi kepercayaan pula sebagai Ketua Penolong Setiausaha Perkhidmatan Am di bahagian pentadbiran dan perjawatan Kementerian Kerja Raya. Berkat ketekunan dan kredibilitinya dalam menyempurnakan tugas, beliau diberi tanggungjawab menggalas amanah yang lebih besar di bahagian perundingan Jabatan Perkhidmatan Awam. Pengetahuan dan kemahiran yang diraih menjadikan beliau cukup bersedia untuk kemudiannya bertugas di cawangan kajian dan penyelarasan bahagian perkhidmatan dan kerjaya JPA pada tahun 1996. Lantaran menyedari bahawa ilmu itu bak pelita yang memberi panduan untuk membuat keputusan bijaksana, maka langkah pencarian ilmu diteruskan lagi ke peringkat sarjana di bidang pembangunan sumber manusia di Universiti Putra Malaysia. Seusai pengajian di peringkat sarjana pada tahun 2003, bintang kerjaya tokoh ini terus bersinar dengan pelantikan ke jawatan Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Pengurusan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Mendukung aspirasi negara mengekalkan keharmonian dan integrasi antar kaum ternyata sangat membekas di sanubarinya dan meninggalkan pengalaman paling berharga dalam pembangunan sosial negara. Kerdipan karyanya semakin menyerlah apabila dilantik sebagai pengarah bahagian sumber manusia dan khidmat pengurusan JPA dan seterusnya sebagai pengarah bahagian pembangunan modal insan pada tahun 2006 di jabatan yang sama. Pendakian tokoh cemerlang ini di persada perkhidmatan awam umpama penerokaan merentasi enklav ilmu dan kemahiran dalam pelbagai cabang pengurusan dan pentadbiran. Syarat dengan keilmuan, pengalaman dan kebijaksanaan, gemerlap potensi beliau menyerlahkan kelayakan untuk menyandang tugas
sebagai timbalan Ketua Setiausaha Dasar di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Selanjutnya, bagi memacu kepesatan kemajuan sains, teknologi dan inovasi negara, beliau merupakan tokoh yang tepat menerima mandat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian tersebut pada tahun 2009. Merajui Mosti, Yang Bahagia Tan Sri telah mencatatkan tinta kejayaan dan mengukir kecemerlangan menerusi pelbagai inisiatif dan dasar berkaitan angkasa, sains dan teknologi, bioteknologi, nanoteknologi yang mencakupi domen samudera ke angkasa. Memecah persepsi lazim, menyandang jawatan tertinggi di peringkat kementerian bukan menjadi noktah pengakhiran buat beliau menimba keilmuan pada tahap lebih tinggi. Lebih besar tanggungjawab, lebih hebat gelombang cabaran menjadikan keperluan untuk penataran ke puncak keilmuan sebagai suatu dorongan yang perlu disahut. Penerokaan keilmuan ditelusuri sehingga berjaya dianugerahi Doktor Falsafah dalam jurusan Pengurusan Sumber Manusia pada tahun 2012. Tanpa berhenti di situ, beliau terus menganjakkan sempadan memperluaskan lingkungan kecemerlangan tatkala diberi mandat baru sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan pada tahun 2013. Pelbagai inisiatif Bitara bersifat breakthrough telah diperkenalkan demi untuk memartabatkan bidang pendidikan negara agar terus mantap dan berdaya saing. Di bawah teraju beliau, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 berjaya digubal yang menggariskan transformasi pendidikan komprehensif bagi memenuhi keperluan negara. Bersinar bak permata, ketukan beliau memimpin pembangunan pendidikan negara turut diiktiraf khalayak antarabangsa. Kejayaan beliau dilantik sebagai Naib Presiden Malaysian National Commission for UNESCO bagi tahun 2015 hingga 2019 semasa Persidangan Agung UNESCO ke-38 di Paris menyaksikan melonjakkan nama Malaysia di mata dunia. Di bawah kepimpinan beliau, peranan Malaysia memberikan impak besar dalam badan dunia tersebut dengan menjuarai pelbagai program strategik sehingga mengharumkan nama negara di persada global. Akhirnya, pada 3 September 2016, tibalah masa untuk beliau meninggalkan perkhidmatan awam. Namun, pengunduran tersebut tidak menoktahkan khidmat bakti beliau kepada negara apabila dilantik sebagai Ketua Audit Negara pada 20 Februari 2017. Sejarah perkhidmatan awam negara terpahat apabila insan ini diangkat menjadi wanita yang pertama menyandang jawatan sebagai Ketua Audit Negara. Langkahnya teguh, pengikat wibawa, tegas dan tabah, menaburkan budi, integriti dan amanah tak diambil lewa. Itulah semangat kental Sri Kandi. Kewibawaan kepimpinan merupakan faktor terpenting dalam mengemudi perubahan dan menjuarai cabaran. Berhadapan dengan pelbagai perubahan teknologi komunikasi dan maklumat, isu alam sekitar serta pelbagai tuntutan masyarakat, kecekalan memperjuangkan maklumat audit yang sahih dan dipercayai terus menjulang institusi audit negara sebagai Supreme Audit Institutions yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Di bawah teraju beliau, lanskap pengauditan negara mengalami transformasi struktural dan keluar daripada kepompong konvensional. Beliau telah berjaya mengangkat standard pengauditan ke tahap yang lebih tinggi dengan pelancaran 8 garis panduan baharu pada tahun 2017 bagi meningkatkan kualiti pelaporan dan kaedah pengauditan setaraf dengan standard pengauditan di peringkat antarabangsa. Bekerja seperti tidak kering kuku, habis kapak berganti beliung, nama si rajin terpahat di atas batu, hujan dan panas akan tetap di situ, subur pohon lebat putik rajin
di hujung dahan segugus buah hasil. Memimpin organisasi, pada masa yang sama menggalas tugas murni sebagai suri hati Allahyarham Datuk Seri Rizwan Abdul Hamid dan ibu kepada 5 orang permata hati bonda, tidak menggoyahkan keprihatinan beliau untuk menyantuni usaha kebajikan dan sosial. Beliau disenangi oleh semua warga lantaran sentiasa bersama-sama menjayakan aktiviti kemasyarakatan seperti misi menyampaikan bantuan, inisiatif projek kasih sekolah angkat serta turun padang, bertemu dengan masyarakat di segenap ceruk rantau. Di peringkat antarabangsa, nama beliau gah tersohor dalam barisan pemimpin wanita yang teguh serasi berdiri. Forum-forum utama peringkat global seperti MSC Malaysia Summit, ASEAN Day, Malaysia Africa Summit, Commonwealth Association for Public Administration and Management, KAPAM, International Director Summit pernah menjadi platform menampilkan beliau antara aktor penting yang menjadi kebanggaan negara. Bak kejora yang bersinar cemerlang di langit perkhidmatan awam, kerdipannya juga turut menggamit pandangan sektor swasta atas kredibiliti dan ketokohan beliau. Pencapaian cemerlang melayakkan beliau menerima The Woman of Excellence Award pada tahun 2014, di Asia HRD Awards pada 2016 dan anugerah pencapaian sepanjang hayat pada Anugerah Cyber Security Malaysia 2019. Penganugerahan tersebut adalah untuk mengiktiraf sumbangan cemerlang beliau kepada pembangunan pendidikan masyarakat dan pembangunan sektor keselamatan cyber tempatan. Testimoni oleh Badan Antarabangsa turut dilakar menerusi pelantikan tokoh ini sebagai ahli jawatankuasa Suruhanjaya Security Malaysia serta merupakan Naib Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia dan ahli lembaga eksekutif UNESCO dari tahun 2015 sehingga 2019. Menabur bakti dan menyumbang budi ternyata telah menjadi darah daging beliau tanpa mengira penat dan lelah. Beliau turut diberi kepercayaan sebagai perunding dan penasihat serta menganggotai ahli lembaga Ahmad Zaki Resources Berhad, iaitu antara syarikat besar dalam industri pembinaan dan kejuruteraan negara. Sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan bakti tokoh ini dalam bidang perkhidmatan awam, beliau telah dikurniakan dengan darjah Sri Indra Mahkota Pahang yang membawa gelaran Datuk pada tahun 2009. Selanjutnya, di peringkat persekutuan, jasa bakti beliau diberi pengiktirafan apabila dikurniakan anugerah Panglima Jasa Negara pada tahun 2013 yang membawa gelaran Datuk. Pengiktirafan tertinggi daripada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2014 dengan darjah Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri merupakan apresiasi dan penghargaan terhadap khidmat bakti selama lebih 37 tahun dalam perkhidmatan awam dan negara. Antara 114 yang dipilih untuk mengikuti latihan kadet PTD amat bertuah ketika itu kerana dipilih, dan saya sanggup menjalani apa saja latihan kerana saya memang hendak menjadi seorang pegawai perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Ketika itu apabila kami baru masuk Intan, kami diberi amaran oleh fasilitator di Intan bahawa di sinilah tempat kamu akan belajar untuk menjadi manusia, dan banyak yang kenangan manis dan juga kenangan-kenangan yang pahit bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang penjawat awam. Jasa ditabur menjadi bukti, legasi ulung teguh diwariskan, amanat nasihat tersemat di hati, cemerlang khidmat kami tekadkan. Lahirnya budi, bawa ke mati, semangat teguh kami genggamkan. Kini tibalah saat dinanti, nama dinobat, anugerah disampaikan. Maka dengan itu, majlis dengan penuh bangga dan takzimnya menganugerahkan Fellow Intan tahun 2022
kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Madinah binti Muhammad. Semoga Allah akan memberkati penganugerahan ini dan memelihara kesejahteraan Yang Berbahagia Tan Sri sekeluarga. Anugerah yang sungguh bermakna ini akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.